Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Muzaffar, guru matematik di Mahatabir Haraki An-Nur. Okey, seperti yang dijadualkan pada hari ini 16 hari bulan Jun 2021, subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Kita akan sambung sesi pengajian kita yang seterusnya. Okey. Okey, baik. Boleh rujuk buku teks muka surat 184. Okey, pada sesi PDPR yang lepas kita dah sentuh subtopik 6.1 di mana kita telah pun belajar berkaitan dengan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut 0 darjah hingga 360 darjah. Jadi hari ini sambungan dia 6.2, graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Baik. Cikgu nak terus pergi kepada muka surat 185. Kita nak tahu dan kenal pasti dan bezakan jenis-jenis graf, iaitu graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Okey, muka surat 185. Okey, yang ni tengok terus yang ni. Okey. Kita tengok bentuk graf tu. Bentuk graf yang pertama, graf sinus Y sama dengan sin X. Okey. Ciri-ciri dia kalau kita tengok dalam graf ni. Yang pertama, mempunyai nilai maksimum 1. Okey, tengok graf tu, koordinat dia yang paling tinggi tu 1. Apabila X sama dengan 90 darjah. Okey, X 90 darjah. Paksi X tu 90 darjah. Dan nilai minimum negatif 1. Okey, nampak negatif 1 apabila X sama dengan 270 darjah. Yang pertama. Yang kedua, memintas paksi X pada 0 darjah, 180 darjah, 360 darjah. Okey, pintasan X. Manakala yang ketiga tu memintas paksi Y pada Y0. Nampak kat sini. Okey, pintasan Y. Okey, itu ciri-ciri untuk graf sinus Y sama dengan sin X. Okey, baik. Kita pergi kepada muka surat 186. Graf kosinus Y sama dengan cos X. Okey, tengok graf dia, bentuk graf dia. Okey, berbeza dengan sinus tadi. Graf kosinus mempunyai nilai maksimum 1 apabila X sama dengan 0 darjah dan 360 darjah. Okey, cuba tengok bentuk graf dia tu. Maksimum masa 0 darjah dengan 360 darjah. Dan nilai minimum negatif 1 apabila X sama dengan 180 darjah. Okay. Yang kedua, memintas paksi X pada X sama dengan 90 darjah dan 270 darjah. Ini dua titik ni kita panggil pintasan X. Yang ketiga, memintas paksi Y pada Y sama dengan 1. Okey, ini pintasan Y. Okey, boleh beza sinus dan kosinus ni. Dan graf yang ketiga, graf tangen. Y sama dengan tan X. Okey, bentuk graf dia macam ni. Ciri-ciri dia, nilai maksimum ialah infinity. Dan nilai minimum ialah negatif infinity. Maksudnya nilai dia tu tak tahu berapa yang tinggi, tak tahu berapa yang paling rendah. Maksudnya dia infinity. Nilai yang tak terjangkau. Yang kedua, memintas paksi X pada X
0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Tiga-tiga ni kita panggil paksi pintasan X. Yang ketiga meminta paksi Y pada Y sama dengan 0, iaitu pintasan Y. Manakala nilai tangen 90 darjah dan 270 darjah ni tidak tertarif. Maksudnya tak ada nilai dia. Okay, tak tertarif. Baik, itu jenis-jenis ataupun ciri-ciri graf sinus, kosinus dan tangen. Okay, yang ni paling penting. Kena ingat beza tiga-tiga ni. Okay, baik. Untuk lebih mahir berkaitan dengan jenis-jenis graf ni, okay, boleh buat latih kendiri 6.2a tu. Jawapan untuk setiap latihan dalam buku teks ni kamu boleh rujuk di belakang buku teks tu. Okay, boleh rujuk. Ada ruangan jawapan. Bermula muka surat 244 tu ada jawapan sehinggalah muka surat 260. Maksudnya semua latihan dalam buku teks ni ada jawapan dia dekat belakang buku teks. Boleh rujuk. Okay, baik. Itu terserah kepada kamu untuk buat latihan yang ni. Seterusnya cikgu nak terus sambung kepada muka surat 187. Apakah kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri Y sama dengan A sin BX tambah C, Y sama dengan A cos BX tambah C dan Y sama dengan A tan BX tambah C. Ada tiga jenis graf tadi kita dah sentuh. Jadi setiap jenis graf tu dia ada pemalar A, B dan C. Okey, baik. Okey, tengok rajah ni. Rajah di bawah menunjukkan ciri-ciri fungsi berkala iaitu tempoh dan amplitude. Jadi untuk graf tadi, tiga-tiga jenis graf kecuali graf tangen. Tangen dia tiada amplitude. Okey, tiada amplitude. Manakala sinus dan kosinus kita ada amplitude. Okey, dan satu lagi tempoh. Okey, setiap graf tu dia ada amplitude, nilai amplitude ada tempoh. Okey, yang tengah-tengah tu adalah garis keseimbangan. Okey, baik. Definisi dia, tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Okey, tengok ni tempoh ni, selang satu kitaran lengkap. Fungsi trigonometri ialah fungsi berkala. Graf fungsi trigonometri berulang bagi setiap selang tertentu. Misalnya graf fungsi sinus berulang bagi setiap selang 360 darjah. Kita boleh mengatakan fungsi Y sama dengan sin X ialah fungsi yang berkala dalam tempoh 360 darjah. Amplitude pula ialah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Kita tengok dalam graf, dalam gambar rajah. Okey. Jika diberi fungsi trigonometri Y sama dengan A sin BX tambah C, Y A cos BX tambah C dan Y sama dengan A tan BX tambah C, apakah yang akan berlaku kepada bentuk dan kedudukan graf fungsi trigonometri jika nilai pemalar A, B dan C berubah? Okey, jadi nak jawab kepada soalan ni, cikgu terus pergi kepada muka surat 188. Okey, dalam jadual kuning tu. Okey, seperti yang kita dah sentuh tadi, tiga jenis graf. Sin X, cosinus, apa graf sinus, cosinus dan tangen ni, yang ni tiga ni, dia ada pemalar A, B dan C. Okey. Pemalar A dan B ni dia lebih daripada 0. Okey, baik. Apa yang berlaku jika nilai pemalar ni berubah? Okey, cuba tengok. Jika nilai A itu berubah. Untuk sinus dan cosinus, jika nilai A berubah, nilai maksimum dan nilai minimum berubah. Amplitude fungsi sama dengan nilai A. Okey. Manakala untuk graf tangen, lengkung graf yang berubah.
Sebab graf ni dia tiada amplitude. Apa berlaku jika nilai B yang berubah? Jika nilai B berubah, tempoh fungsi berubah. Okey, kerana apabila nilai B bertambah, graf kelihatan mampat secara mengufuk. Tempoh fungsi semakin berkurang. Kenapa tempoh fungsi semakin berkurang? Sebab rumus untuk tempoh fungsi sinus dan kosinus, okey, ini rumus dia. Untuk sinus kosinus 360 darjah bahagi B. Manakala tempoh fungsi tangent 180 bagi B. Jika nilai B itu bertambah, maksudnya tempoh fungsi tadi berkurang. Okey, itu dia punya sebab. Nilai C yang berubah tu, kalau C berubah, kedudukan graf berubah. Apabila C lebih pada kosong, graf beranjak C unit secara menegak ke atas paksi X. Maksudnya jika nilai C itu lebih pada kosong, graf tu berganjak naik ke atas. Okey. Jika C kurang pada kosong, graf berganjak C unit secara menegak ke bawah paksi X. Okey, jika C itu negatif lah, maksudnya C negatif ataupun C tolak tolak 1, tolak 2 ke tolak 3 ke, dia berganjak ke bawah. Okey, baik. Mungkin tak berapa nampak lagi, kita tengok contoh 9 muka surat 189 ni. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi y sin sama dengan sin x bagi 0 darjah hingga 360 darjah. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Okey, graf yang ni yang dibagi yang asal. Jadi kamu kena lakarkan graf jika situasi dia A, B, C dan D tu. Okey, cuba tengok yang A dulu. Y sama dengan 2 sin X. Okey, dekat sini kita tengok nilai apa yang berubah. Nilai A tu. Okey, nilai A tu berubah kepada 2. A2. Amplitude menjadi 2. Daripada 1 dia bertambah. Jadi 2. Maksudnya lekung tu naik atas. Macam tu. Okey. Itu yang A. B. Y sama dengan sin 2X. Nilai apa yang berubah? Nilai B tu. Okey. B itu jadi 2. Jadi bila B 2, tempoh fungsi kita guna rumus yang ni. 360 bahagi B kan. B itu 2. 360 bahagi 2, 180. Jadi graf yang barunya yang warna biru tu. Okey. Kalau asalnya dia lengkung dia tu akan sentuh 180, 360. Jadi bila tempoh fungsi ni jadi 180, okey, graf fungsi tu dia graf ni dia akan jadi macam separuh macam tu. Okey. C. Y sama dengan sin X tambah 1. Apa yang berubah? Nilai C yang berubah. Jadi bertambah, tambah 1. Jadi berganjak naik ke atas 1 unit. Okey, nampak? Daripada yang asal yang warna pink ni, dia berganjak naik atas kedudukan dia. Dan D, Y sama dengan 2 sin 2X. Apa yang berubah? Nilai A berubah kepada 2, nilai B berubah kepada 2 juga. A2, amplitude menjadi 2. B2 maksudnya tempoh menjadi 360 bahagi B, bahagi 2. Dapat 180. Dia punya tempoh jadi lebih pendek berbanding yang asal. Okey, jadi graf dia jadi macam ni. Okey, jelas bila berubah nilai A, B dan C itu graf pun berubah. Contoh 10. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut bagi 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, untuk Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Okey, untuk graf kosinus pula. Okey, nilai yang berubah adalah nilai A dengan nilai C. Okey, A sama dengan 2. Amplitude fungsi ialah 2 asalnya. Okey. Lepas tu tambah 1. Maksudnya dia berganjak 1 ke atas. Sebab tu dia punya amplitude atas tu jadi 3 atas. Okey, 3. Dia punya pintasan tu tambah 1. Dan graf dia akan jadi yang macam ni lah. Okey. Tempoh B. B tetap 1 lah, tak berubah B. 360 darjah.
Okey, B ya. Soalan B, Y sama dengan tangent 0.5x tolak 1. Okey, graf tangent yang berubahnya nilai A tu. Nilai A sama 1. Okey, nilai B 0.5. Okey, nilai C berubah negatif 1. Maksudnya berganjak ke bawah. B pula tempoh fungsi kalau tangent 180 bahagi B jadi 180 darjah bahagi 0.5, dia punya tempoh jadi 360 darjah lah. Dia berganjak ke bawah graf tangent tu. Okey. Itu dia punya contoh bila berlakunya perubahan pemala A, B dan C pada graf. Okey, untuk lebih mahir untuk berkaitan dengan perubahan pemala ni boleh cuba latih diri 6.2B. Jawapan boleh rujuk dekat belakang buku teks. Seterusnya, bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi trigonometri ni? Okey, baik. Contoh 11. Dia bagi satu graf. Laju aliran udara dalam kitaran pernafasan normal. Okey. Pak CY itu laju aliran udara liter per saat. Manakala Pak CX ni masa saat. Okey, dia tunjukkan menarik nafas amplitude positif, menghembus nafas amplitude negatif. Graf di atas menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembus nafas. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembuskan nafas. Laju ini diukur dalam liter per saat. Okey, soalan dia. A. Jika Y mewakili laju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf di atas. Soalan B dia tanya berapakah laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 7 saat. Okey, baik. Graf sinus. Jadi dia punya penyelesaian muka surat 191 daripada graf. Okey, daripada graf atas ni amplitude kita boleh nampak dah 0.6. Jadi amplitude tu nilai A tadilah 0.6. Tempoh dia dah bagi dah. Kat sini dalam graf ni kita tengok kitaran tu berlaku setiap 5 saat. Jadi tempoh dia 5 saat. Jadi menggunakan orang kata rumus tempoh fungsi 360 darjah bahagi B. B itu 5 saat. 360 darjah bahagi B. Tempoh dah ada dah 5 saat. Jadi kita nak cari nilai B itu berapa. Jadi 360 darjah bahagi 5 dapat 72 nilai B. Okay. Tiada pergerakan ke atas atau ke bawah pasti maka C kosong. Kalau tengok graf pun pintasan Y itu C itu dekat kosong lah. Jadi maka fungsi yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf ialah Y sama dengan A 0.6 tadi, sin B dah dapat tadi 72 X. Jadi inilah dia punya fungsi dia. Okey, fungsi graf sinus tadi. B, menggunakan persamaan yang kita dapat dekat soalan A, apabila X tu 7. 7 tu adalah 7 saat tadi. Gantikan X sama dengan 7 dalam persamaan yang atas tadi. 0.6 sin 72 X. 72 darab 7. Okey, tekan kalkulator tu. 0.6. Okey, mula-mula 72 darab 7. Dapat 504. Okey, tekan 0.6 sin 504. Okey, dapat 0.35 nilai Y itu. Y itu apa? Maka laju aliran udara ialah 0.35 liter per saat pada masa 7 saat. Okey, banyak lagi latihan kendiri. Okey, 6.2C itu yang berkaitan dengan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan tangent ni. Okey, buat latihan, lepas tu jawapan boleh rujuk dekat ruangan jawapan di belakang buku teks. Baik.
rumusan ataupun kesimpulan berkaitan dengan bab 6 ni, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Jadi hari ini kita dah selesai berkaitan dengan bab yang ke-6 ni. Okay, kita imbas kembali apa yang kita dah sentuh dalam bab ni berkaitan yang pertama bulatan unit. Okay, bagaimana kita nak tentukan sinus theta, cosinus theta, tangent theta. Okay, ini dia punya rumus. Seterusnya sudut rujukan sepadan di mana kita dah belajar berkaitan dengan sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Kenapa positif, kenapa negatif. Sukuan 1 semua positif, sukuan 2 sinus dia yang positif, sukuan 3 tangent sahaja yang positif, sukuan 4 cosinus sahaja yang positif. Kita dah sentuh sebelum ni. Okey, baik. Dan hari ini kita dah sambung berkaitan dengan ciri-ciri graf sinus X, cosinus X dan tangent X untuk sudut 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, kita dah sentuh bentuk graf, nilai maksimum dia, nilai minimum, pintasan X dan pintasan Y untuk setiap jenis graf. Okey. Dan kita boleh kata kita dah sentuh ke semua standard pembelajaran untuk bab ini. Okey, baik. Seperti biasa untuk lebih mahir berkaitan dengan bab ni, cikgu galakkan dan mewajibkan kamu membuat latihan. Okey, untuk subtopik yang 6.2 ni bermula muka surat 93, bermula muka surat 93. Okey, kamu terus buat. Okey, 93, 94, 95, 96, 97. Okey, 97 tu praktis ke arah SPM. Okey, 97 sampai muka surat 100. Okey, mula-mula kamu buat dulu yang pentaksiran bilik darjah tu. Bila selesai pentaksiran bilik darjah, baru masuk kepada praktis ke arah SPM. Okey, memang perlukan banyak latihan. InsyaAllah, bila dah banyak latihan, kamu lebih mahir lah berkaitan dengan bab ni. Juga cikgu sertakan sekali skema jawapan dan pemakahan untuk topik kali inilah. Okey, muka surat 93 sampai muka surat 100 tu cikgu dah sertakan sekali. Jadi, tunjukkan jalan pengiraan yang lengkap dan dapatkan jawapan yang tepat lah untuk setiap soalan. Okey, baik. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, kongsikan kepada semua pelajar-pelajar di luar sana. Dan jika tak bermanfaat pun, kongsikan juga. Okey, insya-Allah segala yang baik itu datang daripada Allah SWT dan segala kekurangan itu datang daripada diri cikgu sendiri. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.